Tapi malah selepas peristiwa 13 Mei sekalipun, kalau orang UMNO ingin mengatakan bahawa konsep perkongsian dan kedaulatan undang-undang itu pupus selepas 13 Mei, malah selepas 13 Mei sekalipun kedaulatan undang-undang itu dijaga. Ramai yang tidak faham. Sebenarnya apabila Tun Abdul Razak dan Tun Dr. Ismail mengambil alih pimpinan negara melalui Mageran, Parlimen digantung. Segala-galanya bertumpu kepada kuasanya kepada 2-3 orang sahaja. Dan mereka ini tidak bertanggungjawab kepada sesiapa pun. Parlimen tak ada, Sultan pun akan dengar cakap, kan? Okey. Kalau dalam keadaan semasa, saudara-saudari rasa apa yang Najib ataupun Mahathir akan buat? Sudah tentu menjadi seperti kata Barry Wayne yang menulis buku tu. Dia menganggap Mahathir sebagai the uncrowned king of the country, raja yang tidak dimahkotakan sahaja. Tetapi Malaysia ini sebenarnya berajakan Mahathir Mohamad selama 22 tahun. Tetapi walaupun peluang itu wujud selepas 13 Mei, apa tindakan yang diambil oleh pimpinan-pimpinan Melayu pada masa itu? Tidak. Tun Abdul Razak, sebaik sahaja beliau merasakan keadaan dalam negara sudah selamat, mengembalikan kembali kuasa yang ada di tangannya kepada rakyat melalui Parlimen. Tidak cukup 2 tahun selepas 13 Mei 1969, Parlimen diwujudkan semula. Apa kaedah Tun Abdul Razak untuk membawa rakyat bersama-sama? Adakah melalui cara yang diambil oleh kerajaan sekarang? Tidak. Beliau mengambil cara permufakatan, memujuk parti-parti yang tidak sehaluan untuk duduk bersama, maka wujudlah Barisan Nasional. Saya bercerita tentang perkara ini untuk menunjukkan peri pentingnya negara berada di landasan yang betul, kerana tanpa institusi-institusi kerajaan yang berfungsi dengan baik, maka kita akan berada dalam bencana yang ada sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian apa yang berlaku? Allahyarham Tun Abdul Razak meninggal, diambil alih oleh Tun Hussein On. Apa yang berlaku kepada negara? Kemudian dalam tahun 1981, Raja Mahathir yang tidak dimahkotakan melancarkan satu dasar baru untuk Malaysia, dipanggil Malaysian Incorporated, Persyarikatan Malaysia. Apa yang terjadi kepada parti pemerintah pada masa itu? Secara automatik parti pemerintah mula dipenuhi dengan orang panggil golongan korporat. Ada orang panggil golongan korporat, kemudian orang kita panggil golongan kebarat, ada juga yang panggil korporat peranda, macam-macam, kan? Tapi bermula dalam tahun 81 seterusnya, UMNO ini telah dipenuhi dengan mereka yang kononnya bergelar ahli politik dan masuk politik untuk memperjuangkan rakyat, tetapi sebenarnya tidak. Kerana UMNO sudah menjadi lubuk emas, maka secara automatik apabila sebuah parti politik menjadi lubuk emas, mereka yang masuk di dalam parti-parti politik tersebut adalah buaya-buaya yang akan pergi ke lubuk emas. Jadi bermula dari tahun-tahun 80-an sudah ada perpindahan yang jelas dari segi perjuangan di kalangan Barisan Nasional, terutamanya UMNO. Kalau mereka berkata mereka memperjuangkan hak orang Melayu, kedudukan orang Melayu. Kalau MCA kata mereka memperjuangkan kepentingan orang Cina, semua itu sebenarnya tidak benar dan bohong. Kerana kesemua parti di dalam Barisan Nasional, falsafahnya mudah. Apa yang aku dapat daripada lubuk emas itu? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itulah, sebab UMNO, Barisan Nasional sudah menjadi lubuk emas yang mana kepentingan ekonomi, kepentingan kewangan, ketua-ketua cawangan mereka lebih penting. Sebab itu kita lihat dari segi kezalimannya. Kezaliman memuncak bermula dari tahun 80-an ke atas. Kenapa? Kerana bila kita sudah selesa mendapat wang kekayaan dengan cara yang mudah daripada kedudukan politik, kalau saudara-saudari sendiri sudah menjadi jutawan selepas 10 tahun bergiat di dalam UMNO, apakah saudara-saudari akan membiarkan sahaja peluang itu berlalu pergi? Sebab itu apabila UMNO sudah menjadi lembah wang ini, orang di dalam UMNO ataupun Barisan Nasional tidak akan teragak-agak untuk melakukan apa sahaja untuk kekal berkuasa.
Saya tahu kita bercerita pasal Datuk Seri Anwar lama bukan di mana, tak sampai lagi okay. Ini baru nak cerita pasal UMNO, kemudian nak cerita kerosakan yang dibawa oleh UMNO, kemudian baru kita bandingkan dengan Datuk Seri Anwar. Okey. Berbalik pada kuasa, melakukan apa sahaja demi untuk berkuasa. Saya percaya ramai di antara kita ni yang pernah dengar frasa ini dikatakan oleh seorang ahli parlimen British dalam kurun ke-19. Dia kata power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Ingatan dia kepada seluruh rakyat Britain pada masa ini 200 tahun lepas, ingatan ini telah diberikan. Ingatan dia, kalau saya terjemahkan pada hari ini, kuasa itu merosakkan. Kuasa yang mutlak itu merosakkan semutlak-mutlaknya. Kan? Sebab itu kita perlu ingat bahawa UMNO secara otomatik ingin menghapuskan sebarang kuasa yang ada pada cabang-cabang kerajaan yang lain kerana mereka mahukan kuasa mutlak. Kerana melalui kuasa mutlak sahajalah ekonomi negara ini boleh dirompak dan diperkosa demi perut masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu selepas 20 tahun pertama negara kita merdeka, landasan yang betul itu telah dirosakkan. Landasan pun dah tak ada, dia dah cabut, buang semua dah. Bukan cerita tak berada di landasan yang betul, landasan itu pun dah tak ada. Sebab itu semua institusi-institusi yang sepatutnya berfungsi untuk memastikan tidak berlaku penyelewengan, untuk memastikan kuasa eksekutif, menteri-menteri, perdana menteri, raja yang tidak dimahkotakan ini bertanggungjawab kepada rakyat, dihapuskan. Sebab apa? Sebab kalau ada badan kehakiman yang bebas, kalahlah dia. Kalau ada badan polis yang kepentingan rakyat didahulukan, kepentingan kerajaan gila dibelakangkan, sudah tentu kita dapat melihat parti-parti yang bertentangan falsafahnya juga mempunyai peluang di negara ini. Tapi UMNO sebab lemas dengan lubuk mereka, sebab itu obsesi mereka, taksubnya mereka untuk pastikan bahawa badan-badan ini diperkosa, dihancurkan. Apa yang terjadi dengan badan-badan ini? Apa sebenarnya kerosakan yang telah dilakukan? Kita lihat kepada badan kehakiman. Saya tak perlu sebut apa yang berlaku di badan kehakiman. Ketua Mahkamah Agung, masa tu Mahkamah Agung, masa tu Mahkamah Persekutuan Agung, bekas Ketua Hakim Negara. In fact, masa zaman Tun Salleh Abbas dulu, dia dipanggil Lord President, not even Ketua Hakim Negara. Masa tu Mahkamah Agung di Supreme Court. Tun Salleh Abbas sendiri orang Terengganu, kita tahu lah. Saya diberitahu bahawa Tun Salleh Abbas ni adalah antara hakim-hakim Melayu yang terakhir, hakim Islam yang terakhir. Setiap kali dia ingin membuat keputusan besar, selalunya dia akan sembahyang hajat dan baca Yasin dahulu. Sebab anak dia tu adalah kawan saya semasa di Kemas. Tapi orang macam ini yang dibuang. Bagaimana Tun Salleh Abbas dibuang? Sebelum dia bersidang untuk membuat keputusan mengenai pengharaman UMNO dalam tahun 1987, dia mengambil keputusan untuk pergi buat umrah di Mekah selama seminggu. Apa yang berlaku masa dia pergi buat umrah di Mekah? Masa itulah dia dipecat. Bila dia dah balik, dia dah dapat surat